Ta'ala. Yang saya hormati, lagi saya kasihi Sepertakbiran Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajar Sumiati binti Mansur. Jadi bagi memohon keberkatan kepada kita pada petang ini, marilah sama-sama kita membacakan umur kitab yang akan dipimpin oleh Afadil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Moga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah tingkatkan iman, Allah kurniakan kerahmatan. Tanpa membuang masa lagi, saya dengan penuh ta'zim menyerahkan kepada Afadil Ustaz. Falyatafaddal mashkura Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala habibina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma faqihna fid din wa allimna at-ta'wil wa ja'alna minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amin. 39, nota kaki. Muka surat dia 54. Apa sambungan dia? Ini cerita tentang rukun iman yang ke-6. Jadi rukun iman yang ke-6 tu kan kita meyakini baik dan buruk. Wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Rasulullah bersabda, hendaklah kita beriman dengan qadar, ukuran-ukuran, ketentuan-ketentuan, sukatan-sukatan, sukatan-sukatan, ukuran-ukuran, kadar-kadar, kiraan-kiraan, apa sahaja yang telah ditentukan oleh Allah. Khairihi wa syarrihi. Baik ataupun buruk. Baik. Jadi 39 tu diingatkan. Wajib meyakini bahawa segala sesuatu yang terjadi itu mengikut qada qadar dari Allah. Bukan perintah. Jadi semua yang terjadi itu bukan kerana perintah Allah. Bukan. Kerana kehendak Allah. Qada dan qadar. Ketentuan Allah. Kalau perintah Allah, mungkin terjadi, mungkin tidak terjadi. Kalau perintah. Tapi kalau kehendak Allah, pasti terjadi. Dan yang terjadi, semuanya qada, qadar, ketentuan dan kehendak Allah. Kalau Allah perintah, belum tentu terjadi. Mungkin jadi, mungkin tidak jadi. Habis Ustaz? Apa makna innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun? Sesungguhnya adalah urusan Allah itu apabila dia menghendaki akan sesuatu maka dia berfirman jadilah maka jadilah ia. Ketika mana disebut Allah berfirman jadilah, itu bukan bermakna Allah memerintah. Walaupun dia fi'il amar. Tapi yang dimaksudkan ialah apabila sesuatu itu Allah berkehendak ia terjadi, maka sampai waktunya, pada tempatnya, ketikanya, suasananya, masanya, keadaannya, maka semudah itu ia terus terjadi. Sebab tu dapat awal perkataan itu innama amruhu idza arada. Arada tu maknanya berkehendak. Jadi yang terjadi itu adalah berdasarkan kehendak Allah. Sebab kalau perintah belum tentu jadi. Allah perintahkan manusia semuanya masuk Islam. Ada yang terjadi masuk. Waalaikumsalam. Mak Jah nak tanya muka surat berapa? Masya Allah Mak Jah. Soalan Mak Jah setelah 7 minit berjalan, insya Allah pertanyaan dia adalah tulus ikhlas tentang muka surat. Sekarang 54 Mak Jah. Terima kasih. Sama-sama Mak Jah. Mudah-mudahan sehat afiat Mak Jah. Baik. Jadi sekarang ceritanya apa? Ceritanya ialah Allah telah memerintahkan semua manusia itu beriman.
Terjadi tak? Terjadi sebahagiannya beriman, tidak terjadi pada sebahagian yang lain. Allah perintah kan? Pada perintah Allah tu. Ya, terjadi. Tapi kehendak pasti terjadi. Iaitu orang yang beriman, dia beriman kerana kehendak Allah. Orang yang tak beriman, itu memang Allah berkehendak dia tak beriman. Faedah, bawah. Kenapa rukun Islam dengan rukun iman ni diletak di awal kitab? Kita kan nak belajar kitab Safinah An-Najah. Kan dalam dia banyak cerita fiqh. Kenapa di awal kitab letak rukun iman, rukun Islam? Perhatikan. Pengarang Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami meletakkan tajuk rukun Islam dan rukun iman di awal kitabnya. Kenapa? Kerana kedua-duanya adalah tajuk yang sangat penting. Walaupun nak belajar hal-hal yang lain, tapi dua tajuk ini sangat penting. Keduanya merangkumi seluruh tanggungjawab yang berkaitan dengan ibadah, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Jadi dua ni, rukun iman dengan rukun Islam ni tunjang. Dia adalah perkara asas yang paling dasar sekali. Imam Al-Jufri berkata, sangat tidak patut bagi seseorang yang berakal ketika mana ditanya tentang rukun Islam, rukun iman, lalu dia tidak dapat menjawabnya dengan baik, sedangkan dia mengaku dia mendakwa dirinya Muslim, dia mendakwa dirinya mukmin. Sangat tak masuk akal. Tak patut. Bagi orang yang berakal tu sangat tak patut. Dia dah mengaku di Islam, bila kita tanya tentang rukun Islam, kalau dia hafal pun belum tentu dia baik pemahamannya, apalagi kalau tak hafal. Maka buruk sangat. Okey, baik. Kita insya-Allah yang hadir di platform Google Meet Gema Nur Iman ni insya-Allah hafal rukun iman, hafal juga rukun Islam, tahu serba sedikit perincian daripada satu persatu. Masuk muka surat 55. Penting juga ni. Apa dia? Tajuk dia, ilmu tauhid. Ilmu yang membahaskan tentang rukun iman, biasanya kita panggil dengan nama ilmu apa? Tauhid. Tauhid tu maknanya dari kalimah wahhada. Wahhada maknanya mengesakan. Wahhada yuwahhidu tauhidan. Mengesakan pengesaan. Jadi kalau tauhidullah, pengesaan terhadap Allah. Maknanya menyifatkan Allah Maha Esa. Bila saya mengatakan hanya Allah yang layak disembah sebagai Tuhan dan hanya Allah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan ketuhanan, maka saya dikatakan sebagai orang yang bertauhid. Orang yang berpengesaan kepada Allah. Itu asal kalimah tauhid. Baik. Ilmu tauhid mempunyai mabadi'. Mabadi' itu maknanya asas-asas, punca-punca, dasar-dasar dia. Jadi semua ilmu dalam bahasa Arab, biasanya ulama akan berikan 10 mabadi' ni. Dan setiap orang kalau nak belajar sesuatu perkara ilmu cabang dalam agama Islam, 10 mabadi' ni mesti dikuasai biasanya lah. Kalau tradisi pondok ke, tradisi pembelajaran universiti ke, tradisi keilmuan lah, senang cerita, 10 ni mabadi'. Jadi maknanya apa? 10 mabadi' tu asas dia akan cerita apa? Ilmu ni nama dia apa? Ilmu ni membincangkan tentang apa? Ilmu ni kaitannya dengan apa? Ilmu ni untuk manfaat faedah dia apa? Ilmu yang kita nak belajar tu. Okey, contoh ilmu tauhid. Nama dia apa? Tengok situ dalam kotak. Boleh dipanggil ilmu tauhid, boleh dipanggil ilmu kalam, ilmu kalam. Kadang-kadang disebut dengan nama ilmu usuluddin. Pernah dengar kalimah usuluddin? Ada kan? Sebahagian pelajar-pelajar kadang-kadang dia ambil pengajian Islam, dia pergi kat fakulti usuluddin. Ada sama makna tu, usul. Usul maknanya pokok-pokok, dasar-dasar asas. Din agama. Pokok-pokok dasar-dasar agama tu tauhid lah. Akidah lah. Macam tu Tengok atas tu, muka surat 55. Lagi dia kata apa? Ilmu sifat. Tu bukan sifat.
Kalau bunyi dia she, nescaya pengarang awal-awal dah beritahu. Dia akan eja SY. Kalau she, shin. Bismillah. Kalau dia eja SH, dia nak memaksudkan huruf apa? Sad. Betul, huruf sad. Jadi dia nak cakap ilmu sifat. Dan juga ilmu aqaidul iman. Ilmu pegangan-pegangan simpulan-simpulan iman. Bolehlah mana-mana tu. Jadi rupanya ilmu tauhid ada beberapa nama. Okey. Kedua, ilmu tauhid ni sumber dia apa? Kajian ke, eksperimen ke, pemerhatian ke? Boleh saja. Ada je ilmu lain yang sumber dia pemerhatian. Contohnya katalah ilmu statistik. Ilmu apa? Ada ilmu dia berdasarkan kepada cubaan, ujian, eksperimen, uji kaji. Mungkin kita kata sumbernya daripada uji kaji dan sebagainya. Yang ini ilmu dia adalah sumber memang diambil terus dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ilmu akidah, ilmu tauhid. Yang ketiga, kandungan dia, isi kandungan ni. Jadi kenapa dinamakan ilmu kalam? Kalam ni salah satu daripada sifat Allah, iaitu maha berkata-kata. Oleh kerana dalam banyak-banyak sifat Allah, mendengar, melihat, berkata-kata, salah satu yang memiliki perbahasan yang sangat terperinci dan diperdebatkan berpanjang masa dulu, beratus tahun oleh para ulama, antaranya sifat kalam. Jadi bila cerita tentang tauhid aja, sebahagian orang dulu, orang sekarang, ulama dulu, ulama sekarang, dia sebut ini sebagai ilmu kalam. Iaitu ilmu yang, ilmu tauhid juga, tetapi terkenal dengan nama ilmu kalam kerana sifat kalam antara yang selalu, sering, banyak, berpanjangan dibahaskan, diperdebatkan, dibincangkan. Contohnya apa Contoh ilmu apa contoh kalau ilmu lain? Contohnya ilmu apa Nanti kalau saya teringat untuk membuat satu analogi mudah, nanti saya sebutkan insya-Allah. Baik, kandungan dia apa? Membicarakan tentang pegangan. Biasanya tak ada sangat amalan, biasa pegangan. Sebab tu ilmu akidah tauhid ni memang kena belajar. Sebab kita tak buat secara tangan, secara kaki, zahir tak banyak sangat. Dia banyak fikiran, dia banyak hati, dia banyak apa yang kita faham, lisan kita sebut. Tapi dia hampir-hampir tak ada macam praktikal, tak nampak sangat. Berbeza rukun Islam. Kalau rukun Islam tu semayang, ada praktikalnya, ada angkat takbir tinggi mana, letak macam mana, sujud berapa anggota, jari lipat macam mana, ada sajalah. Tapi berbeza sikit dengan nama yang namanya ilmu akidah. Ilmu akidah. Baik, sebentar seminit. Okey, baik. Kemudian, kandungan dia membicarakan tentang pegangan, kepercayaan kepada Allah, Rasul-Rasulnya, dengan dalil-dalil untuk mencapai i'tiqad, dengan yakin. Yakin dan kepercayaan yang putus, jazam. Segala amalan pekerjaan insan nanti semuanya akan mengikut kepada pegangan tersebut. Jadi apa maksud mengikut? Maknanya kita punya sembahyang, kita punya zakat, kita punya haji, semuanya di penentuan besar dia ialah diterima atau tak terima, tengok kepada akidah kita. Ada orang dia cuba-cuba puasa. Ada orang cuba ikut-ikut kawan dia solat. Ada orang cuba ikut-ikut datang ke masjid. Tapi dia itu tidak bertauhid. Tidak mengesakan Allah. Jadi apakah dia punya amalan, status amalan dia? Jawapannya tengok tadi dia kata apa? Segala amalan dan pekerjaan insan nanti semuanya akan mengikut kepada pegangan tersebut. Kalau pegangannya sah, maka barulah amalannya nanti akan diperhitungkan. Tapi kalau akidahnya tidak sah, dia bukan orang beriman, jawapannya walaupun dia puasa, walaupun dia bayar zakat, banyak sedekah, walaupun dia banyak yang namanya buat lawatan ke masjid,
tapi dia tidak ada pahala iktikaf, pahala solat, pahala puasa, semua tak ada. Jadi kandungan tauhid ni menjelaskan itu nanti. Bawah, perkara apa yang dibahaskan? Apa maudhu'? Maudhu' tu maknanya dia punya tajuk-tajuk utama dia. Baik. Tengok tu dalam kurungan tu. Kalau ilmu tauhid, kitab ni bukan cerita tauhid tau. Tapi kitab ni nak ceritakan kenapa rukun iman kena cerita dulu. Sebab dia penting. Kenapa rukun iman ni penting? Sebab dia tu dikira sebagai ilmu tauhid. Kenapa, macam mana nak menjelaskan ilmu tauhid tu penting? Cuba tengok 10 mabadik dia. 10 dasar asas dia. Punca dia daripada mana? Bila belajar 10-10 tu secara umum, oh betul lah, memang memberi gambaran. Ilmu ni bukan ilmu picisan, tepian, pinggiran ataupun ilmu tambahan. Bukan. Dia ilmu yang penganggur kena belajar, pelakon kena belajar, Perdana Menteri kena belajar, orang yang rajin kena belajar, orang yang tak berapa rajin kena belajar, Pak Imam ke siapa. Sebab, itu, kotak nombor 3, nombor 4. Sebab dia membicarakan tentang Allah Ta'ala dari sudut sifat-sifat yang wajib, sifat yang mustahil, sifat yang harus baginya, bagi Allah. Kemudian bincang pula tentang Rasul-Rasul dari sifat wajib, mustahil, harus. Kemudian segala kejadian, kena belajar. Dari segi jirim-jirim, benda. Dari segi arat, maknanya sifat-sifat makhluk. Yang mana semuanya itu menjadi petunjuk, menjadi dalil, menjadi bukti, menjadi petunjuk bahawa adanya Allah. Itu nombor 3. Nombor 4. Dia menceritakan tentang segala apa sahaja pegangan kepercayaan yang dibawa oleh para rasul seperti hal syurga, neraka, hari kiamat dan lain-lain. Kita sebut dalam bab sam'iyat. Perkara-perkara yang hanya kita ketahui melalui mendengar dari sumber yang benar. Al-Quran dan hadis Nabi. Kita tak boleh buat eksperimen untuk tentukan ada syurga dan neraka. Kita tak boleh buat fikir sendiri menentukan syurga dan neraka itu ada. Tapi melalui wahyu, baru kita tahu dan kita yakin dan kita percaya adanya syurga dan ada neraka. Itu nama dia tak dapat dilihat. Amalan kita tak dapat dilihat. Baik, sampai situ. Kalau saya dah tahu nama dia, kalau saya dah tahu sumber pengambilan ilmu ini, nombor 2. Kalau saya dah tahu apa kandungan asas cerita tentang ilmu tauhid ni, dan saya dah mula faham perkara-perkara yang akan dibahaskan, soalan saya ialah, kalau saya belajar betul-betul ilmu ini, apa hasil yang saya akan dapat? Apa dia punya output dia? Apa dia punya matlamat dia nanti yang akan dapat dia? Rupanya manfaat dia ialah untuk kita mengenal Allah dan yakin kepada Rasul-Rasul dan untuk mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi maknanya orang kalau dia tak tahu bahawa, dia ingat bila dia dapat kerja, maka dia akan senang. Tak pernah saya jumpa satu ayat, kalau dapat kerja hidup senang. Tapi Ustaz, ramai je Ustaz orang yang dapat kerja hidup dia senang. Maknanya kita dapat sumbernya daripada pengalaman mata kita. Saya tak pernah jumpa satu hadis yang, saya tak tahu, mungkin ada. Saya tak pernah jumpa satu hadis mengatakan kalau dapat kerja lepas habis belajar, hidup bahagia senang. Saya tak pernah jumpa. Kalau ada, beritahu. Mungkin saja ada, tapi saya tak pernah jumpa. Tapi orang meyakini itu. Kenapa? Kerana dia dicakap oleh manusia. Kerana dia dibentuk oleh environment dia. Kerana dia diyakinkan oleh orang-orang yang mengejar itu. Betapa kalau dapat kerja sejurus habis belajar, maka kamu akan terselamat daripada kemiskinan, kesusahan, kelaparan, penderitaan. Dan diulang dari generasi ke generasi, dicakap dari tahun ke tahun, dimomokkan dari saat ke saat, sehingga orang kalau tak dapat kerja, persepsi yang ada ialah nanti hidup kesusahan. Dan kalau orang tu dapat kerja, dia tak cakap, tapi dia sudah menggambar-gambarkan bahawa
anak cucu dia nanti hidup dalam kebahagiaan dan kesenangan. Baik. Itu kan persepsi sebahagian manusia begitu. Soalnya, siapa yang cakap akan jadi gitu? Kalau yang cakap begitu adalah bukan Allah dan bukan Rasulnya, tetapi kita ambil pandangan itu sebagai nombor satu dalam kehidupan kita, jawapannya kita telah memulakan kehidupan kita dengan persepsi dan prasangka yang salah. Kerja tak salah, jangan salah faham. Kerja tak salah. Belajar tak salah. Beli rumah tak salah. Tapi persepsi untuk mengatakan mesti begitu, kita dah mula dengan silap. Okey, bayangkan. Satu orang dia mula begitu, umur dia 24, 25 dia percaya yang sama, 27 dia percaya yang sama, 35 umur dia percaya yang sama, dia korbankan otot dia, tulang dia, tenaga dia, fikiran dia dengan kepercayaan itu bertahun-tahun, berulang-ulang, dan dia berkesanggupan macam-macam benda, tetapi dia terlupa. Sebab ada perkara lain, ada benda lain yang sepatutnya dia lebih percaya dulu. Sebelum dia nak percaya percakapan orang, persepsi mak bapak, yang atuk nenek ajar, yang kawan-kawan cakap, yang pensyarah bagi tahu, yang itu semua tak ada salah. Tapi nak letak dulu. Kebahagiaan dunia akhirat, manfaat besar nak dapat dulu ialah mempelajari ilmu tauhid. Tapi malangnya sebagai manusia tu bila kita kata gitu, dia kata tak apalah, tauhid tu nanti kemudian saya belajar, saya nak kerja dulu. Dia kerja 10 jam dia sanggup. Jam 1 jam dia sanggup. Tapi untuk spend 1 jam saja, 1 hari untuk belajar ilmu tauhid, dia tidak meyakini bahawa ilmu ini akan memberi kebahagiaan dunia dan akhirat. Dia lebih yakin 10 jam campur di tengah jalan tu, padahal 10 jam tu tak salah. Padahal kerja tak salah. Padahal bertugas tak salah. Yang salah siapa? Yang salah persepsi dia, keyakinan dia terhadap pekerjaan yang boleh membahagiakan dunia. Jangan salahkan kerja. Oh Ustaz, kalau gitu orang kerja tu tak baguslah. Saya tak cakap. Kalau gitu orang yang sibuk dia jam pagi petang tu maknanya pada pandangan Ustaz tak baguslah. Yang tak bagus cara awak faham perkataan saya yang tak bagus. Kerana saya maksudkan lain, awak faham lain. Tu masalah dia. Saya tak pernah kata orang jam tak bagus. Saya tak pernah kata orang kerja tak bagus. Saya cakap cara kita berfikir tentang pekerjaan dan cara kita berfikir tentang sejauh mana pekerjaan itu memberi kebahagiaan sehingga kita membuktikan, kita yakin pada pekerjaan itu sehingga ada benda lain yang dijamin kebahagiaan dunia akhirat, iaitu belajar tauhid, kita letak yang paling belakang sekali. Imam yang karang kitab ni, dia tidak berpandangan macam sebahagian orang itu. Dia berpandangan ilmu tauhid inilah kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebab itu dia letak babnya yang paling depan. Saya nak cerita tajuk dia, kenapa pengarang Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ni letak tajuk ini depan dulu sebelum nak cerita bab fiqah. Ulama kita dalam menyusun kitab pun ada falsafah dia. Dalam dia menyusun kitab pun dia sedang mendidik kita. Dalam dia mengatur tajuk pun dia sedang nak menyampaikan sesuatu matlamat kepada kita. Memang orang-orang soleh tu macam tu. Mereka tu bukan mengajar tu sebab nak dapat allowance, sebab dia nak kerja kat sekolah tu, sebab dia nak gaji besar, sebab nak naik pangkat. Walaupun ada gaji, walaupun ada pangkat, walaupun gaji tak pernah salah, guru-guru yang ada gaji semuanya halal, guru-guru yang dapat allowance semuanya halal, tapi matlamat mereka tu bukan itu. Hanya jadi alat saja. Jadi dia terangkan manfaat pelajari ilmu tauhid. Kemudian ilmu kan banyak kan, pecahan-pecahan ilmu. Ada ilmu tauhid, ada ilmu tafsir, ada ilmu fiqh, ada ilmu usul fiqh, ada ilmu mantik, ada ilmu balaghah. Dari segi perbandingan ilmu tauhid dengan ilmu yang lain-lain ni, apa dia punya perbandingan dia? Okey, tengok bawah.
Tengok bawah tu maknanya kotak yang paling bawah. Jangan tengok bawah nombor muka surat. Bawah sangat tu. Saya suruh tengok bawah, dia tengok nombor 55 tu, dia bawah lagi. Terus dia sujud, tak tahu sujud apa. Nak kata sujud sahwi, asar dah selesai. Nak kata sujud syukur, tak tahu apa yang disyukuri. Baik Kedudukan dibandingkan ilmu yang lain, ilmu ini adalah ilmu yang paling utama. Ilmu yang paling utama. Siapa tokoh yang menyusun ilmu ini? Tengok sebelah. Nombor 7. Siapa tokoh yang menyusun kaedah ilmu tauhid? Jangan pula salah faham. Ada orang dia salah faham plus tak faham-faham plus merasa faham. Dia kata apa? Oh, ini salah kata dia. Patutnya tokoh menyusun ilmu tauhid ni Rasulullah. Rasulullah yang menyusunkan, Rasulullah yang mengajar tauhid, Rasulullah. Ini salah ni dia kata. Ini mendewa-dewakan ulama. Aduh, ada orang pula salah faham macam tu. Kalau cerita ilmu agama, semuanya bersumberkan Rasulullah. Ilmu fiqah Rasulullah, ilmu tasawuf Rasulullah, ilmu tafsir Rasulullah, ilmu balaghah Rasulullah, ilmu bahasa Arab Rasulullah. Kerana memang Allah turunkan wahyu itu kepada baginda Nabi. Dan Allah jadikan Nabi itu sifat fatanah. Terhimpun segala ilmu itu untuk disampaikan kepada umat. Itu tempatnya itu, wahyu itu kepada Nabi kita. Cuma ilmu yang Nabi sampaikan untuk agama ni semua merangkumi. Manakala orang yang bukan selain daripada Rasulullah, masing-masing tidak maksum dan tidak ada yang sesempurna Rasulullah. Maka dengan sebab itu, masing-masing memiliki kecenderungan, kelebihan, kekuatan yang berbeza-beza. Anas bin Malik, kekuatannya pada hadis. Abu Hurairah, kekuatannya pada hadis. Bukan bermakna Anas bin Malik tak pandai baca Quran. Bukan. Bukan bermakna Abu Hurairah tak tahu tajwid qiraat. Bukan. Tapi kecenderungan dia lebih kepada hadis. Manakala Quran, ada orangnya Ubay bin Ka'ab. Ada juga orangnya namanya Abdullah bin Mas'ud. Tapi bukan bermakna Abdullah bin Mas'ud ni dia tak pandai tafsir. Bukan maknanya Ubay bin Ka'ab ni tak pandai tafsir. Tapi dalam bidang tafsir takwil Al-Quran, ada orang yang lain satu lagi. Namanya Ibnu Abbas sebagai contoh. Tapi Ibnu Abbas walaupun dia tahu mana ayat turun, apa tafsirnya, kepada apa turun, sebabnya apa, bukan bermakna Ibnu Abbas tak pandai ilmu hikmah. Bukan bermakna Ibnu Abbas tak pandai ilmu tasawuf. Tapi dalam bab hikmah, tasawuf, kebijaksanaan dan iktibar, ada orangnya. Siapa? Orangnya yang menonjol lebih adalah contohnya Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi janganlah sebab kita tak jarang dengar daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda. Kita asyik dengar Anas bin Malik, bermakna oh rasanya Sayyidina Ali ni tak tahu hadis. Dia itu dari kecil bersama Rasulullah. Kanak-kanak yang terawal masuk dalam agama Islam. Jadi sahabat Nabi ada kecenderungan masing-masing. Sampai kepada yang namanya Sayyidina Ali, bukan bermakna Sayyidina Ali tak reti menyusun. Bukan maknanya Sayyidina Ali tak reti memimpin. Bukan bermakna Sayyidina Ali ni tak reti mentadbir. Tapi ada satu orang lagi yang kecenderungan dia kepada pentadbiran, penyusunan dan juga mengelola baik. Namanya Abu Bakar As-Siddiq. Sebab tu jarang kita dengar hadis dari Abu Bakar As-Siddiq. Padahal dia orang pertama mengikuti Rasulullah. Hijrah pun sama-sama. Orang pertama membenarkan Isra' dan Mi'raj. Dan dia tahu hadis. Cuma ketika mana kewafatan Nabi, tumpuan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada penyusunan, penyeragaman, pentadbiran dan juga pemerintahan. Jadi siapa yang sibuk mengajar menyampaikan hadis? Anas bin Malik.
Dia masih kecil, masih remaja, masih muda, waktu dia masih lapang, jadi menyampaikan hadis. Tapi ada juga riwayat dari Abu Bakar, bukan tak ada. Jadi kelebihan. Jadi bila sampai ilmu tu berkembang, sampai satu zaman, 300 Hijriah, 200 Hijriah, ada ulama yang berinisiatif menyusun ilmu-ilmu tertentu. Contoh, satu ulama tu dia pakar dalam fiqah, lalu dia susun ilmu fiqah. Maka jadilah ilmu fiqah tu kita sebut penyusun, salah seorang penyusun ilmu fiqah adalah Imam Syafi'i. Bukan bermakna orang sebelumnya tak pandai fiqah. Mungkin saja ada orang sebelum Imam Syafi'i yang lebih pandai fiqah dari Imam Syafi'i. Mungkin, tak tahu. Tapi yang menyusun Imam Syafi'i. Dia tolong susunkan, kemaskan, aturkan, disiplinkan. Maka bila sebut ilmu fiqah mazhab Syafi'i, dikatakan ialah tokoh yang menyusun. Macam itulah. Tapi tetap juga semua sumber ilmu tu semua diambil, diterima, diambil, dipelajari dari Rasulullah. Bayangkan, mereka tu semua dapat banyak ilmu. Disampaikan satu generasi ke satu generasi dengan kitab yang banyak-banyak, dengan jerih payah yang susah. Akhirnya dengan pengorbanan mereka, rupanya ada sebahagian kecil mutiara-mutiara yang mahal tu sampai kepada kita petang ini belajar. Bayangkan. Kalau kita tidak ada rasa sekelumit, rasa syukur dan gembira, betapa yang kita sedang dapat ni adalah benda yang diwarisi dari satu generasi. Kalaulah kita nampak bendanya bentukkan dengan seketul emas, yang dipecahkan, dileburkan, pecahkan lagi, ada baki sikit-sikit, kita sampai kita dapat kecil sikit. Tapi kalaulah kita tahu itu sebenarnya datangnya daripada Rasulullah yang dikirim setelah ribuan tahun, 1400 tahun, nescaya mungkin saja kita orang yang mengalirkan air mata, syukur sekalipun aku dapat sedikit yang seperti ini. Tapi bendanya tidak kelihatan secara zahir mata memandang. Hanya hati saja yang ada iman yang menikmati. Jadi orang yang ada rasa nikmat, sebab tu Rasulullah kata apa? Halawatal iman. Nabi sebut kemanisan iman. Jadi penyusun ilmu tauhid, Imam Abul Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Nama tokoh. Hukum mempelajarinya. Ada hukum juga mempelajari ilmu tauhid ni. Jadi kan, bila kita faham begitu perjalanan ilmu satu generasi ke satu generasi sampai kepada kita, ia menanamkan sesuatu di dalam hati, ya Allah. Kalaulah dapat kulihat pergerakan ilmu tu berjalan, mencari siapa yang aku nak pergi tuju. Dari satu orang ke satu orang. Dapat daripada sahabat jalan lagi. Ilmu ni nak dibagi kepada siapa? Aku nak pergi ke siapa? Aku pergi kepada si fulan. Dia masuk dalam diri si fulan, lalu si fulan ni jadi orang alim yang soleh. Kemudian orang alim soleh ni mengajarkan, ilmu tu bergerak lagi mencari siapakah yang akan mewarisi aku. Kerana aku tahu tidak ada sesiapa pun yang Nabi-Nabi tidak mewarisi harta dinar dan dirham, tapi mewarisi ilmu. Maka aku nak cari lagi siapa yang bakal mewarisi aku sebagai pewaris Nabi. Zup datang kat satu orang soleh. Tapi kemampuan dia terbatas. Dia faham 50%. Tapi orang soleh. Dia sampaikan. Lalu dia jalan lagi, jalan. Bergeraknya ilmu tu dari satu orang ke satu orang yang kita biasa namakan dia sebagai sanad. Rantaian ilmu tu. Akhirnya rupanya dalam banyak-banyak orang, walaupun kita ni tidaklah dan belumlah sesoleh mana, rupanya sudi ilmu tu datang kepada kita dengan asbab kurniaan daripada Allah, Allah pilih. Jadi orang yang merasakan hal-hal yang seperti itu, dia akan rasa syukur kepada Allah. Okey, sekarang hukum mempelajari ilmu tauhid. Apa hukum dia? Fardu ain. Fardu maknanya apa? Wajib, ustaz. Okey, 10 markah. Ain maknanya apa? Ain maknanya ke atas individu. Setiap seorang yang mukallaf wajib. Yang mana dia mukallaf untuk dia mengetahui sifat-sifat Allah secara ijmal, ringkas, dan mengetahui secara tafsil, secara terperinci, detail, boleh cakap, boleh hujah, boleh debat, boleh terangkan, boleh apa?
maka yang itu hukum dia fardu kifayah. Fardu ain mesti yakin Allah ada. Allah ada dengan sifat kesempurnaan. Allah dia wajib ada. Kalau benda lain ada juga, tapi boleh ada, boleh tiada. Boleh diterima akal dia ada, boleh diterima akal dia tiada. Tapi Allah mustahil dia tiada, kerana dia wajib ada. Sampai situ tu maknanya untuk dia dah okey dah tu. Secara ringkas dia dah tahu Allah ada. Tapi kalau secara tafsil, apa yang membuktikan Allah ada? Semua perkara yang ada ini mesti ada yang sesuatu pihak lain yang menjadikan dia ada. Dan menjadikan dia ada, mestilah dia tu tidak seperti sebagaimana apa yang ada itu. Sebagai contoh, rumah yang terbina, pasti akan ada orang yang membina rumah itu. Dan orang yang membina rumah itu pasti sifatnya tidak ada persamaan dengan sifat rumah. Sifat rumah. Jadi gini. Jadi semua yang ada di alam ini, pasti akan ada yang mengadakan dia dan mewujudkan dia. Dan yang mewujudkan dia itu adalah mesti tidak bersifat dengan apa-apa kesamaan pun dengan segala apa yang telah dia wujudkan tu. Terperincilah satu-satu. Yang itu hukum dia fardu kifayah. Don't worry. Don't worry. Tak boleh tak apa. Tak boleh tak apa. Belum boleh tak apa. Tapi yang fardu ain tu, yang atas tu, secara ringkas mesti tahu. Tak boleh gini. Kamu rasa Allah ada? Mak saya cakap ada. Tapi tak tahu lah. Bismillah. Kita tanya satu budak. Allah ada ke? Awak sembah siapa? Saya sembah Allah. Allah ada ke? Provok. Allah ada ke? Dia kata dulu ada lah sekali mak saya cakap Allah ada. Tapi saya dah berapa tahun ni tak tahu pula. Masalah tu. Dia rasa-rasa Allah ada sebab orang cakap. Sebab tu dia perlu wajib belajar. Sebab tu wajib belajar. Hukum dia fardu ain. Baik Tanyalah, cuba siapa yang kat sini ada jumpa budak-budak perempuan dekat bus stop ke kan? Kita jumpa ke kat shopping complex ke, kalau duduk sebelah, naik bas ke, ataupun naik MRT ke, sekali-sekala lah. Kita tak kenal, kalau dia budak perempuan yang agak umur muda lah. Jadi dia anggap kita tu mungkin lebih tua, jadi dia agak hormat ke apa kan. Kita tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nama? Nama saya Mariam. Nak menuju ke mana ni? Saya nak balik ke apa contoh dekat sana nama tempat. Saya nak balik Gombak. Ya baik. Awak agamanya apa ya? Saya orang Melayu, agamanya Islam. Sembah Allah. Saya sembah Allah. Bila? Bila apa dia tanya? Yalah bila awak sembah Allah? Tengok dia jawab. Bila awak sembah Allah? Bila sembah Allah? Kan dia tak kenal kita kan? Saja tanya bila. Jangan tanya bagaimana dulu. Tanya bila. Bila awak sembah? Kita tengoklah dia punya air muka dia, respon dia. Kalau orang yang jenis tak semayang, dia nak jawab bila? Dia nak jawab subuh tadi tak semayang. Dia nak jawab semalam. Semalam saya. Dia kan nak jawab semalam. Ni sekarang asar ni. Dia tak semayang asar lagi. Kalau dia dah semayang asar, saya baru siap semayang asar. Maknanya orang yang menyembah Allah lah kalau baru semayang asar. Tapi kalau asar tak ada, zuhur tak ada, subuh pun langgar. Kalau kita tanya bila awak sembah Allah? Tadi dia kata dia sembah Allah kan? Kita tanya dia tadi, sembah apa? Saya sembah Allah. Itu baru cerita semayang, belum cerita apa yang tauhid yang dia pegang tu. Jadi, tapi dia sanggup kan? Naik, turun, tambang, penat, beratur, parking motor, bergaduh, berpeluh, lepas tu overtime, lepas tu hujung minggu keluar. Kerana apa? Kerana dia takut tidak bahagia di dunia. Sebab kalau tak ada duit, tak ada bahagia. Tak boleh bayar bil, tak boleh bahagia. Tak boleh bayar estro, tak bahagia. Kalau tak boleh bayar data internet, tak bahagia. Kan dia kan manusia yang dia sendiri datangkan fahaman itu. Padahal tidak begitu kan hidup. Ada orang kata, Ustaz, tapi itu kan keperluan hari ini. Maknanya kita belum bersedia untuk berfikir. Kita bersedia untuk mengkritik. Atau kita sedang blok cara fikir kita. Fikir kita tu biar bebas dulu. Kenapa? Sebab kesan daripada ilmu tauhid sebenarnya bukan bermakna kita tidak akan bayar bir dan tidak bekerja, bukan.
Tapi kita mempunyai cara pandang yang berbeza sekalipun kita masuk dalam dunia yang namanya ada kos, ada kerja, 85, beratur, sesak. Tapi cara kita menilai, melihat tak sama. Tak sama. Dan saya memang lebih senang begitu. Sesibuk apa pun saya lebih mengambil berat tentang apa yang saya fikir tentang dunia, apa anggapan keyakinan saya pada dunia, yang itu jauh lebih penting. Kerana jalan tauhid itulah yang menjadikan kita ni akan berbahagia dunia dan akhirat. Itu sangat penting. Sebab orang-orang soleh yang sebelum kita semuanya duduk kat dunia juga. Sebelum mereka mati, wafat, mereka pun juga melalui dunia. Ada yang melalui dengan peperangan, ada yang melalui dengan kesakitan, ada yang melalui dengan tradisi keilmuan. Banyak orang-orang soleh terdahulu dan macam-macam. Macam-macam. Kalau dalam hadis disebut, ada orang soleh yang macam-macam dia punya pengalaman hidup berbeza-beza. Tapi yang menyamakan mereka sehingga mereka dinobatkan sebagai jagoan akhirat ialah cara mereka melihat dunia itu apa. Ada yang masuk ke akhirat tapi masa kat dunia kaya raya. Ada. Sahabat Nabi ada, para Nabi pun ada. Tapi yang menjadikan mereka tu jadi jagoh di akhirat tu bukan semata kerana kayanya itu. Tapi apa yang dia fikir tentang dunia dan apa yang dia gunakan untuk tujuan akhirat, itu yang menjadikan dia tu jadi jagoh di akhirat. Darjatnya tinggi di akhirat. Jadi kita tak nak drama mengajar kita. Kita tak nak filem menjadi panduan kita. Ada orang dia banyak tengok drama. Dia kata itulah kita kalau ada orang kalau kita jadi baik selalu orang dengki Mana dia dapat persepsi tu? Kita kalau jadi baik je mesti ramai orang tak suka. Mana dia dapat tu? Cuba dia cari. Daripada mana? Siapa cakap? Siapa cakap, siapa lakon, siapa ucap, siapa ajar, siapa apa. Sehingga membentuk persepsi gitu. Kita kalau boleh, yang awal-awal mencorakkan otak kita, hati kita dan cara kita menilai, kalau boleh lah. Kalau boleh, yang mencorakkan kita ialah semata-mata Al-Quran. Kalaupun ada orang, dia faham semata-mata Quran, semata-mata hadis dari Nabi, melalui belajar, dan dia langsung buta dunia langsung. Itu masih lagi tidak rugi berbanding orang yang belajar hanya melalui keduniaan semata-mata, tapi tidak mahu belajar melalui ilmu tauhid dan ilmu-ilmu yang berkaitan. Tapi oleh kerana kita ingin juga, bukan ingin, kita tahu bahawa dunia ini adalah mazra'atul akhirah, dia adalah ladang tanaman untuk keperluan akhirat, maka dengan sebab itulah kita belajar dulu matlamat akhirat dan mengenal dunia dari sudut apa yang diterangkan oleh pencipta dunia. Jadi jangan belajar dari drama, jangan belajar jiran cakap, jangan belajar tu apa semua dulu, nanti dulu. Bukan tak boleh. Sebab kita hidup dikelilingi dengan manusia juga. Tapi kita kena setting dalam hati, aku kena kenal dunia ini sebagaimana apa yang diperkenalkan oleh pencipta dunia. Pencipta dunia dia tahu. Dunia tu sebenarnya apa, untuk apa, bagaimana, apa semua. Baik. Untuk mengenal dunia ni, dengan dibandingkan dengan mengenal pencipta dunia, maka untuk kita mudah mengenal dunia dengan betul, jalan dia ialah mesti kenal dulu pencipta kepada dunia dan pencipta kepada akhirat. Dunia bukan Tuhan, akhirat juga bukan Tuhan. Dunia itu makhluk, akhirat juga makhluk. Jadi siapa pencipta dunia dan pencipta akhirat? Jawapan dia Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Tuhan selain dari Allah. Sebab itu ulama mengatakan ilmu tauhid ni yang paling atas sekali. Paling atas sekali. Paling atas sekali. Macam mana kita nak hidup kat dunia sedangkan Tuhan kepada dunia kita tak kenal dia? Kita nak kenal dunia, dahlah kita tak nak kenal Tuhan kepada dunia. Lepas tu kita tak nak kenal dunia sebagaimana apa yang Tuhan terangkan. Pencipta tu terangkan. Tak nak. Satu, salah tak nak kenal Tuhan. Yang kedua, tak nak kenal dunia ni sebagaimana apa yang Tuhan cakap. Tak nak. Lalu akhirnya dia kenal dunia mengikut persepsi orang yang hidup di dunia. Nampak tak dia punya jauhnya salah tu? Kalau dia tak utamakan mengenal Allah,
Paling kurang dia kenal dunia sebagaimana apa yang Allah kenalkan. Yang ini pun dia tak nak. Dia turun bawah lagi. Dia hanya mengenal dunia sebagaimana apa yang orang dunia cakapkan tentang dunia. Jadi orang cakap mesti gini, mesti gini, mesti gini. Jaminan hari tua, jaminan kebahagiaan, jaminan inilah bentuk kebahagiaan. Kalau bahagia mesti begini, begini, begini. Maka dia pun memaksakan nafsu dia untuk terima. Akhirnya dia buat gini, gini, gini supaya bahagia. Tapi setelah dia tempuh hidup ini, setelah dia lalui bertahun-tahun, akhirnya dia mendapati apa yang dia impikan dan dia yakini bendanya bahagia, rupa-rupanya tidak seindah apa yang dia bayangkan. Ketika itu sekurang-kurangnya ada satu hentakan sekejap, persepsi engkau salah. Kalau dia tidak ego, paling kurang dia kata, aku silap banyak. Paling kurang. Itu kalau tak ada ego lah. Kalau ada ego, dia akan cakap, aku akan buktikan diri, buktikan diri, buktikan dirilah. Tapi kalau ada ego dia turun, dia akan fikir, banyak juga silap aku selama ni ya. Aku pun tak perasan. Aku ingat begini, 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 begini. Okey. Jangan disesali apa yang telah jadi ketentuan. Tapi kita mengorak langkah. Salah satunya ialah dengan mempelajari ilmu tauhid. Baik. Kelebihan. Tengok bawah. Kelebihan dia apa? Ilmu tauhid ini adalah semulia-mulia ilmu. Saya nak cerita mulia tadi tu. Jadi saya fikir macam mana cara saya nak hubungkan tu supaya mudah-mudahanlah Allah beri ilham agar orang lain terlihat dan saya juga nampakkan pada diri saya betapa ilmu ni. Ada orang cakap gini, ilmu tauhid tu ilmu paling tinggi. Orang lain yang dengar, saya tahu tinggi tapi tinggi yang macam mana ya? Pernah tak terfikir gitu? Kita akan berzikir, bila berzikir hati menjadi tenang. Zikir tak tenang. Zikir yang macam mana yang tenang tu? Tenang yang macam mana yang terhasil dengan zikir? Sebahagian orang dia tertanya-tanya, zikir dalam Quran sebut, dia bukan tak yakin, cuma mencari jawapan, betul tak? Dia bukan tak yakin dengan Allah sebutkan ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahawa dengan mengingati Allah, berzikir, hati akan menjadi tenang. Dia zikir. Bukan dia malas. Kadang-kadang dia dah cuba 1000 orang cakap gini baik, gini 1000 dia tengok hadis Nabi, dia belajar gini, dah buat-buat tapi hati resah lagi, hati tak tenang. Akhirnya dia terfikir, kata zikir tenang, tapi tenang tak dapat. Atau tenang yang dimaksudkan tu yang macam mana? Jadi terfikir-fikir. Oleh kerana itu, kita katakan bahawa dalam kita menyatakan zikir itu adalah memberikan ketenangan hati, ketenangan jiwa, sekurang-kurangnya kita dapat lapis yang pertama, iaitu membenarkan kebenaran firman itu. Lapis pertama tu dah membenarkan. Cuma bagaimana kita nak memahamkan diri kita tentang kebenaran itu, ada proses. Salah satu prosesnya ialah menuntut ilmu. Contoh kita dari kecil mengatakan Allah Maha Esa. Masa umur kita balik 12 tahun. Dan sekarang katalah umur kita 50 tahun, kita cakap yang sama, Allah Maha Esa. Tapi feel penghayatan kita, masa kita sebut Allah Maha Esa umur 12 dulu, dengan kita hari ni melalui Gema Nur Iman ni kita sebut Allah betul lah, Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Percakapan yang sama, tapi dengan pengalaman, pemahaman, proses ilmu yang dah berbeza hari ini, maka jawapan dia, feel dia berbeza. Tak sama. Walaupun perkataan dia sama. Dulu kita boleh cakap lah. Dulu kita boleh cakap dengan orang. Bila orang accident, yalah betul lah. Kita kalau dah berlaku kemalangan, kita kena reda kan. Reda. Dulu kita kata perkataan reda. Sekarang pun hari ini, setelah kita belajar kitab-kitab ni apa semua, kita belajar juga perkataan reda. Tapi perkataan yang sama, apa yang ada dalam fikiran kita, yang dihayati hati kita, tak sama dengan yang dulu kita cakap. Walaupun perkataannya sama. Walaupun perkataannya sama. Tapi penghayatan, pemahaman tak sama. Sebab tu di tengah-tengah tu ada namanya apa? Proses menuntut ilmu. Kita bukan bila menuntut ilmu maknanya tiba-tiba belajar benda yang berbeza. Tiba-tiba Allah tu ada dua. Tak ada. Allah Maha Esa. Kalau kita belajar ilmu tauhid lebih mendalam, Allah Maha Esa.
Kalau kita belajar lagi kitab-kitab ulama makin besar makin ini, Allah Maha Esa. Kalimahnya sama. Tapi proses mendalami dan menghayati itu menjadikan setiap perkataan yang sama itu walaupun berulang kali, tetapi dengan proses ilmu dan pembelajaran, penghayatan tak sama. Sebab itu solat kena istiqamah berterusan dan ditambah ilmu. Kemudian kita ucap zikir tapi majlis ilmu kena berterusan prosesnya. Dalam pada masa ini sedekah terus, tak kisah. Tapi mesti menuntut ilmu tentang sedekah. Tetap tuntut ilmu. Sebab dia ada next level. Ikhlas macam mana? Bersangka baik macam mana? Merasakan yang mana menghilangkan perasaan bahawa orang memerlukan sedekah kita. Pindah kepada satu keadaan di mana kita lebih memerlukan kepada Allah dengan cara bersedekah. Semua tu dia melalui tingkat-tingkat. Ada dia punya proses-proses dia. Kalau semua benda kita nak faham satu hari ini atau pada satu saat, semua benda kita nak tanya dan semua benda kita harapkan orang terangkan kita sehabis-habisnya, satu, belum tentu sempat kerana masa pendek. Kedua, belum tentu kita mampu faham. Ketiga, mungkin saja menghasilkan kita rasa tidak faham dan kita rasa terbeban sebeban-bebannya. Itu yang kata Imam Syafi'i itu menuntut ilmu itu tuluz zaman, sepanjang masa, sepanjang zaman. Jadi jangan rasa kecewa, jangan rasa putus asa, jangan rasa syukurlah. Sekurang-kurangnya Allah dah sediakan kita satu platform Google Meet yang kita dulu tak pernah sangka ada platform ini. Tapi mungkin saja kemakbulan kecil hati kita ketika berdoa dulu. Ya Allah, aku ni ingin nak nuntut ilmu, lepas pencen nanti macam mana ya Allah. Tapi aku tak tahulah. Kita ikhlas ketika itu. Rupanya makbul, Allah jumpakan di sini. Tak tahu. Ada orang fikir, ya Allah, aku ni dah tak sihat. Nak ulang alik pergi ke sana tengok orang. Aku kadang rasa cemburu ya Allah. Tolonglah ya Allah. Kita luahkan hati kita tu minta kepada Allah. Allah lorongkan, rupanya ada jalan. Yang 2, 3, 4, 5 tahun lepas, kita tak pernah terfikir ini ideanya. Tak pernah. Dan akan ada 5 tahun ke hadapan, 5 tahun ke hadapan, 10 tahun ke hadapan, yang kita tak tahu, yang kita pun hari ni tak mampu fikir ni, rupanya dibagi oleh Allah umur panjang kerana niat, doa, keinginan kita. Jadi bila kita belajar tauhid, kenapa kebergantungan kepada Allah itu dia menjadikan kebahagiaan hati kita dunia dan akhirat. Jadi bila Allah tunjuk satu-satu, kita kena, saya nak cerita macam mana pun kadang saya fikir macam mana nak gambarkan satu keadaan di mana lazatnya kalau kita tu membawa jiwa tauhid di mana-mana. Tapi secara zahir kita kerja macam orang biasa sama. Jumpa orang, ngeteh-ngeteh, belajar, lepas tu sembang-sembang, bawa anak-anak cucu main, sama saja. Bukan maknanya bila kita belajar tiba-tiba terus anak cucu main kita jeling saja. Bukan jadi gitu pun. Zahir sama saja. Selagi mana bendanya baik, jalan terus. Tapi dengan ilmu, cara kita melihat cucu dah tak sama. Cara kita melihat anak yang bermain, lain cara fikir kita. Cara kita melihat keadaan kehidupan kita ni, cara dah berbeza. Dulu kita menilai begini, sekarang cara penilai. Ya Allah, ini baru gambaran sikit tentang apa kelebihan-kelebihan belajar ilmu tauhid. Kalau dah masuk satu bab ke satu bab nanti, entah macam manalah, wallahu a'lam. Tapi yang penting baiklah insya-Allah. Kalau dah sebut ulama susun 10 mabadik ni bukan suka-suka untuk buat kotak-kotak isi tempat kosong, bukan. Semuanya ada dia punya latar belakang dia. Baik. Kemudian matlamat akhir. Dia punya ghayah. Ghayah maknanya matlamat terakhir, tertinggi lah kita sebut. Apa dia? Ilmu ini nanti dapat membezakan, membantu kita untuk membezakan yang mana i'tiqad maknanya pegangan. Yang mana i'tiqad yang benar dan yang mana i'tiqad yang salah. Kemampuan membezakan itu penting. Membezakan penting. Ada orang dia kenal apa itu baju. Tapi kalau dia kenal lawan kepada baju, menjadikan dia kenal baju lebih kenal. Kalau dia kenal lawan dia. Contohnya gini, dia kenal ni baju. Tapi dia tak kenal
Yang mana yang namanya seluar, yang mana namanya t-shirt, yang mana namanya singlet. Dia tak kenal. Akhirnya dia kata, ni pun baju, ni pun baju, ni pun baju. Tapi oleh kerana dia kenal satu-satu tu nama dia lain, yang ni singlet, tak panggil baju. Ya baju juga, tapi kalau maksud baju macam ni. Kalau ni namanya singlet, kalau ni namanya apa. Dengan sebab dia mengenal, dia punya lawan dia, perbandingan dia, menjadikan dia semakin kenal baju itu apa ertinya. Sama juga orang, kalau dia kenal, dia kata ini duit 50, ni duit duit kertas, duit Malaysia. Untuk dia betul-betul kenal itu adalah duit Malaysia, dia kena kenal macam mana duit palsu, macam mana duit kertas yang tipu, macam mana duit negara yang hampir sama dengan duit Malaysia. Jadi akhirnya dengan sebab itu dia semakin faham apa yang dikatakan duit Malaysia yang betul. Begitu juga iktikad yang benar. Dia tahu Allah Maha Esa, dia tahu, tapi mempelajari juga lawan daripada i'tikad yang benar supaya dapat membezakan. Baik, keterangan di bawah. Fardu ain dan fardu kifayah. Fardu ain ataupun kita sebut wajib ain ialah apa-apa yang dituntut oleh syarak kepada setiap individu yang mukallaf. Mukallaf maknanya ada apa? Dah balik berakal sampai dakwah Islam, untuk mengerjakannya dengan tuntutan, dengan perintah, tuntutan yang pasti dan tidak akan terlepas tanggungan seorang mukallaf itu kecuali dia mesti melakukannya sendiri. Fardu ain kena lakukan sendiri. Solat zuhur hukumnya fardu ain, dia kena lakukan sendiri. Itu fardu ain, ain individu maknanya. Dan tidak boleh ditanggung atau diganti oleh orang lain. Secara umum fardu ain macam tu dasar dia. Berbeza fardu kifayah. Kifayah ataupun kita sebut wajib kifayah. Kalau dalam bahasa Arab kadang disebut wajib kifai. Kerana tata bahasa Arab lah. Tapi oleh kerana bahasa Melayu ni kalau sekejap kifayah, sekejap kifai. Nanti orang terfikir-fikir ni apa pula kifai pula ni. Jadi bahasa Melayu ni dia tidak memaksakan untuk mengikut sepenuhnya tata bahasa Arab lah. Tapi kalau kita cakap guna bahasa Arab, al-fardu al-ainiyu, aini, ataupun al-wajib al-kifai. Wajib al-kifai ataupun al-fardu al-kifai. Fardu kifayah pula macam mana? Iaitu apa yang dituntut syarak, maknanya syarak menuntut kita kepada sekumpulan mukallaf, bukan kepada seseorang ataupun satu mukallaf, bukan individu tapi sekumpulan. Dituntut kepada sekumpulan untuk mengerjakannya, bukan kepada individu. Jadi fardu kifayah sekumpulan, sekelompok, satu grup individu. Di mana apabila dilakukan oleh sebahagian mukallaf saja, maka fardu dan wajib itu dikira telah terlaksana dan gugurlah kewajipan ke atas yang lain. Contoh paling mudah ialah beri salam. Saya masuk je Google Meet, Assalamualaikum. Dalam ni hari ni ada 165 orang petang ni. Jadi yang jawab seorang je, Waalaikumsalam. Yang lain tak jawab. Sebab menjawab salam, hukum dia ialah fardu kifayah. Fardu kifayah tu apa? Wajib dijawab, yang mana tuntutan wajib itu adalah kepada sekumpulan mukallaf. Bukan individu. Sekumpulan. Yang ada 165 tu, sekumpulan 165. Baik. Kemudian, di mana apabila dilakukan oleh sebahagian mukallaf, ada seorang daripada 165 ni bila dia jawab salam, maka fardu yang wajib jawab salam tu sudah pun terlaksana, selesai. Dan gugur kewajipan ke atas yang lain. Baki 164 tu sudah tidak ada lagi tuntutan wajib. Namun, kalau dia jawab juga yang 164, tetap juga mendapat pahala. Itu contohnya lah. Jadi fardu kifayah ni, jangan ingat mandi jenazah sajalah. Jangan ingat mandi jenazah sajalah.
Kalau kesian jenazah, asyik-asyik dia je yang kena. Sian, tak kesian ke kat jenazah? Yelah jenazah tu betul lah fardu kifayah. Tapi kalau ingat, benda fardu kifayah contohnya menjawab salam dalam kumpulan. Satu orang beri salam, tapi yang jawab satu orang daripada atau sebahagian saja daripada satu kumpulan. Tapi kalau orangnya memang seorang, ketika itu barulah kepada dia seorang jawapan dia fardu ain lah. Kalau dia seorang lah. Kalau dia seorang. Baik. Kemudian, Waalaikumsalam. Ya. Maaf Oh, Ustaz, ha. kalau sebahagian atau salah seorang tak menjawab, hukumnya semuanya berdosa ke? Kalau semua tak jawab, jawapannya barulah semuanya berdosa kerana sengaja tidak melakukan perkara wajib kifayah. Jenazah meninggal, seorang pun tak ada mandikan. Jawapannya semua sekali berdosa kerana kewajipan asalnya ke atas semua individu, sekumpulan, semualah. Sekumpulan maknanya semua yang ada dalam kelompok, komuniti, kumpulan, golongan sasaran yang dimaksudkan. Tapi seorang kena buat, yang lain terlepas. Baik Kasih Jika sama-sama. Tu bawah tu ujung dia ada rupanya dia tulis. Jika tidak dilakukan oleh mana-mana mukallaf. Jika benda tadi tu kan, yang wajib fardu kifayah tu mana-mana seorang pun tak buat, maka semua akan berdosa dan semua dianggap telah menderhaka kepada perintah Allah. Jadi kalau fardu kifayah ni, orang kalau buat fardu kifayah dalam urusan agama, sebenarnya kita kena ucap terima kasih. Salah satu orang yang saya selalu ucap terima kasih ialah mu'allaf yang aktif mengislamkan orang. Sebab saya cakap dengan dia, sebenarnya kerja mengislamkan orang ni sebenarnya fardu kifayah. Kalau dalam komuniti masyarakat ni tak ada yang melaksanakannya, dengan saya sekali dosa. Apalagi saya belajar agama. Apalagi saya sedikit tahu sebersedikit hukum hakamnya. Tapi ada orang yang bantu. Cari orang non-Muslim, cari kawan-kawan, lepas tu buat sampaikan dakwah, gunakan bahasa yang sesuai dengan kelompok mereka. Kemudian bila dia tak tahu, baru dia telefon kita, ada dia WhatsApp, apa ceritanya, macam mana nak selesaikan kalau macam ni pemikiran dia. Saya tahu sikit-sikit, kebanyakan yang usaha tu orang lain tu yang buat tu. Yang buat tu, tapi oleh kerana saya ni kadang orang kenal, akhirnya orang nampak saya. Padahal belakang saya tu ramai lagi yang lebih rajin, yang lebih ikhlas, yang lebih sungguh-sungguh. Jadi saya ni terima kasih sebab mereka tu membantu untuk melepaskan kewajipan yang sebenarnya terkena juga ke atas saya. Jadi dia bantu. Sama juga macam orang mandi jenazah. Sebenarnya mandi jenazah ni bukan kerja tukang mandi jenazah. Semua orang Islam. Cuma kita ni oleh kerana memerlukan kepada penyusunan ataupun kita sebut sistematik, secara bersistem, secara tersusun, maka adalah namanya lantikan, tukang mandi jenazah, orang yang mengurus dan sebagainya untuk memudahkan dan melancarkan. Kerana orang yang selalu buat, yang mahir, yang berulang kali, yang biasa, urusan mereka kadang lebih lancar, lebih cepat kerana faktor-faktor teknikal. Tapi tetap kita ucap terima kasih. Macam itulah. Jadi dengan cara itu mudah-mudahan kita ni jadi yang lebih baik. Jadi itu yang dapat kita pelajari tentang rukun iman dan rukun Islam ni. Dan ke depan ni dia akan cerita sikit tentang la ilaha illallah. Dan kemudian kita terus masuk kepada bab bersuci, taharah di muka surat 61. Pada pertemuan kita yang akan datang. Jadi kalau kita ada kawan-kawan yang boleh untuk sama-sama bersama kita dalam sesi yang seperti ini, jangan lupa pelawa mereka. Kadang-kadang ada orang dia menunggu-nunggu kita punya pelawaan. Dan lagi 3 tahun ke hadapan kita tak sangka rupanya ada orang yang betul istinjaknya, kemas akidahnya, lebih baik ibadahnya. Asbab daripada tahun 2023 dulu, dia mendapat link, dia dapat pautan tu apabila kita perkenalkan kepada mereka.
kelas Gema Nur Iman yang mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan simple-simple asas kehidupan, insya-Allah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Jazakumullah. Terima kasih banyak. Dan dengan ini saya kembalikan semula kepada pengacara majlis. Silakan. Ustaz, mohon tanya boleh? Ya. Ustaz, macam mana eja Sumaiyat tadi Ustaz? Eja apa tadi? Sumaiyat apa kata tadi Ustaz cakap tadi. Oh ya, Sam'iyat. yang sam'iyat tu. Macam mana ejaan dia, sebab saya cari saya tak dapat. Oh baik. As-sam'iyat, saya tulis kat ruang mesej dia. Alif, Lam, Sin, Mim, Ain, Ya, Alif, Ta. As-sam'iyat. As-Samaiyah. Terima kasih banyak Ustaz. Sama-sama. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya macam mana nak tanya soalan ni? Ustaz kata kita perlu kenal dunia kerana dunia itu adalah ladang akhirat. Sebelum kita kenal dunia, kita perlu kenal pencipta dunia. Adakah kelas yang Ustaz anjurkan ni mengenalikan kita pencipta dan juga dunia? Dah mula ke Ustaz? Sorry Ustaz, tak kerti. Baik. Ya. Saya dapat gambarkan maksud dari soalan, walaupun soalan tu tidaklah serigit dan sedirect seperti itu kan. Baik. Saya cuba memahami dan mudah-mudahan apa yang saya faham tu sesuai dengan konteks yang ditanya. Baik, gini. Mengenal Allah melalui ilmu tauhid. Mengenal dunia apabila kita mempelajari ayat-ayat Allah, firman Allah, hadis Nabi yang menceritakan tentang tujuan hidup, maksud hidup, asal penciptaan manusia itu untuk apa, sepatutnya dia bagaimana, dan untuk mengenal dunia ni, dia bukan ada satu ilmu, nama dia ilmu ma'rifatud dunia, ilmu mengenal dunia, bukan gitu maksud saya. Tapi maksud ilmu mengenal dunia ni ialah apa? Kita belajar tentang hati dan penyakit-penyakitnya. Daripada situ kita akan terbentuk betul cara kita melihat hasad orang dan orang yang tidak hasad. Kita melihat kesenangan orang dan kemiskinan orang. Kita menilai kekuatan orang dan kelemahan orang. Kita meredai keburukan kelemahan kita dan keujuban kebelebihan kita. Akhirnya dia membantu kita untuk melihat dunia dengan cara yang betul melalui satu jalan ilmu, nama dia ilmu pembersihan hati, tazkiyah, ataupun ilmu, namanya ilmu tasawuf. Nanti dari segi ilmu fiqah. Ilmu fiqah kita belajar bab istinja, kita mengetahui bahawa apa yang ada di dalam dunia yang Allah berikan ini sebagai satu amanah, pembersihan dan apa gini yang membawa kita kepada satu matlamat. Nanti kita akan tengok nanti dalam surah Al-Ma'idah. Kita hadas kecil, hadas besar, akhirnya ialah untuk kita sebenarnya jadi hamba Allah yang bersyukur. Jadi kita pada dasar fiqah, wuduk angkat hadas kecil, mandi angkat hadas besar, tayamum angkat kedua-dua hadas jika sebab-sebab tertentu. Tapi Allah rangkumkan tiga ni bukan untuk itu. Dalam ayat surah Al-Ma'idah, la'allakum tashkurun. Oh, rupanya untuk aku ni jadi hamba Allah yang bersyukur. Oh macam tu cara saya melihat pilih air. Oh macam tu patutnya saya melihat bayar bil air. Bukan bayar bil air aku boleh guna sesuka hati aku sebab aku bayar bil. Orang yang macam ni, dia melihat dunia dari sudut dunia. Aku ada duit, suka hati aku nak guna banyak. Berbeza orang yang tengok pilih air, tengok air, tetapi dengan sudut pandang akhirat. Kerana Allah memperkenalkan dia bahawa wuduk yang aku syariatkan, anggota yang aku suruh basuhkan, kemaluan yang aku suruh istinjakkan, hujung dia ialah supaya engkau menjadi hamba yang bersyukur. Apakah engkau bersyukur dengan cara membazirkan air? Apakah engkau bersyukur dengan menyengajakan tidak beristinjak dengan betul? Apakah engkau bersyukur? Jadi akhirnya, oh macam tu cara melihat air pun kena betul. Cara melihat. Jadi hal-hal yang macam tu dia tak adalah sebut ilmu tu nama dia ilmu kenal dunia. Tidaklah secara directly begitu. Tapi proses sedikit demi sedikit tu mengubah cara kita melihat pada semua benda, pada semua keadaan yang mana semua membawa kepada kita merasakan betapa dunia hanya sementara. Tapi dunia yang sementara tu yang mana sementara? Setakat untuk ukur
bahawa dunia ni akan kiamat, sebahagian orang kafir yang mengandai-andai pun mengatakan Armageddon 2012. Kerana dia merasakan dunia akan berakhir menurut persepsi ahli dunia dan cara fikir orang kafir. Kita tak mahu. Kita nak belajar dunia ini sifatnya sementara dari sudut bagaimana Al-Quran mengajarkan dan hadis mengajarkan. Itu keinginan kita lah. Namun, macam saya sebut tadilah, dia tak ada satu ilmu khusus nama dia ilmu kenalilah dunia. Tidak ada gitu. Tapi dalam setiap ilmu agama yang kita pelajari, insya-Allah, perlahan-lahan, langkah demi langkah, dia akan membawa kita kepada satu keadaan di mana cara kita melihat betapa sementaranya hidup di dunia tu akan serap sedikit demi sedikit dalam jiwa dan sanubari kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jawapannya how to say, ilmu ni dia punya range tu besar. Betul? Betul. Di Sangat mana betul. yang mana satu yang kita perlu belajar dulu step by step Baik. supaya antara ilmu tu fiqh tauhid dia apa tu ada link antara ilmu-ilmu Betul. supaya Bagus. dapat kita lebih memahami, boleh kita apply dalam kehidupan kita. Baik. Soalan yang bagus. Untuk menjawab secara bukan ringkas, secara jujur, dia sebenarnya belajar ilmu tauhid, akidah yang asas, belajar ilmu fiqh, hukum hakam, perbuatan, amalan ibadah asas, yang macam kita insya-Allah akan belajar ni, akan datang ni masuk muka surat dia, dan kemudian belajar ilmu tasawuf, ilmu akhlak yang asas. 3 ni kita kena lalui dulu secara terdisiplin dan sederhana. Kemudian kita akan go lebih deep, dalam lagi sikit, dan nanti kepada satu peringkat mudah-mudahan kalau jumpa nantilah orang yang lebih mahir nanti, macam mana menghubungkan. Tapi semuanya akan kita perolehi, yang saya sebut ni buah-buah dia. Tapi yang kita nak dapat ni bukan buah dia. Kita masih nak tanam pokok, masih nak cambahkan dia punya dahan dia terbanyakkan, daun dia lebatkan. Kerja kita sekarang yang tu. Untuk menikmati buah ni, ada proses-proses ni yang lain yang selepas-lepas daripada itu. Tapi basicnya 3. Belajar ilmu akidah, belajar ilmu fiqh yang asas untuk keperluan harian, dan yang ketiga belajar tentang ilmu tasawuf, akhlak, pembersihan hati dan penjagaan jiwa. Wallahu a'lam. Ustaz doakan kita semua Ustaz. Amin, amin. Mudah-mudahan. Untuk semua mudah-mudahan kita dapat pasang niat yang baik. Dan saya pun cakap ni gambaran umum ya. Bukan bermakna saya menguasai segala ilmu tu. Ada orang mungkin dia tersilap faham. Agaknya Ustaz ni dia tahu hanya semua tu. Nanti dia mesej, Ustaz, kita tambah kelas lagi 3 boleh? Bukan tak boleh. Tapi seram saya. Tapi maksudnya saya bagi gambaran tu untuk kita meletakkan satu persepsi betapa kita belajar agama ni bukan isi masa kosong, bukan kerana kita dah tak tahu nak buat apa dalam baki hidup, bukan sebab anak-anak dah besar baru ada masa, tak. Kerana sebenarnya hidup ini memang mesti dijalani dengan aturan yang dibuat oleh pencipta dunia. Dunia ini mesti kita lalui dengan cara yang pencipta dunia cakap macam mana kita kena buat. Sebelum ni sebahagian orang, dia dilalui dunia, dia ikut apa yang dia nak. Dia bukan ikut apa yang Tuhan suruh buat. Jadi cara kita tu sebenarnya ego, tapi kita cakap bahasa lembut kita berjaya, kita telah mengecapi kejayaan, kita telah membuktikan kebolehan. Kita gunalah bahasa yang indah-indah. Tentang kita berjaya tak ada masalah. Tapi merasa kitalah yang menentukan apa erti bahagia dan apa erti baik di dunia mengikut cara fikir yang dah bertahun-tahun. Lepas tu kita lapik pula dengan rasa sombong kerana kita sehat, kuat, berpengaruh. Benda tu akan melelahkan kita. Orang macam mana punya handal pangkat jiwa besar macam mana pun, sampai satu saat Allah akan buktikan dia akan penat dengan perasaan dia sendiri. Dan dia akan letih dengan pendirian sombong dia sendiri. Yang kita nak pecahkan itu adalah kesombongan kita yang kita tak tahu. Dan saya pun tak tahu siapa-siapa pun.
Dan saya pun tak tahu termasuk saya. Saya tahu diri saya ada sombong, diri saya ni ada perasaan tahu semua benda nak buat. Tapi kita nak jaga benda itu dengan satu ilmu, pemahaman betapa dalam hidup ini kita nak urus hidup kita dengan cara yang lebih baik, dan prosesnya ialah sedikit demi sedikit dengan menambah ilmu. Dan insya-Allah kita menuju hal-hal yang baik insya-Allah. Mudah-mudahan. Doakan je lah, mudah-mudahan InsyaAllah. semuanya ikhlas, semuanya. Baik, saya serahkan semula. Minta maaf ambil mama panjang. Silakan. InsyaAllah. 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 Ampun. Alhamdulillah Ustaz ajak masa ini. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan jaza di atas masya-Allah konsep ilmu banyak yang kita dapat hari ni masya-Allah. Ilmu yang paling utama, penting, fardu ain ni, ilmu tauhid ni untuk kita mengenal Allah, yakin Rasul-Rasul dan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan belajar tauhid ni manusia tidak akan membuat kerosakan di muka bumi. Dengan ilmu ini kita dapat membezakan antara pegangan kita, i'tikad kita yang benar dan yang salah. Masya-Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, meningkat iman kita. Mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Kemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Kuliah maghrib kita hari ini 8 malam. Fiqh Darul Haid, Nifas dan Istiadah bersama dengan Al-Fadilah Ustazah Misna binti Miran, dan kuliah akhir, kuliah isyak kita dengan Al-Fadilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh. Tahsin Al-Quran dan Maharijul Huruf 9.15 malam. Jadi teruskanlah bersama-sama dengan Kemenur Iman. Terima kasih kepada semua. Saya mewakili Kemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat doa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Terima kasih.